Assalamualaikum, saya Muhammad Azbar bin Abu Bakar, nombor kad matrik 282970. Kumpulan kami akan membentangkan tajuk mengatasi pengangguran akibat pandemik di Malaysia. Ringkasan eksekutif. Pengangguran bermakna tenaga buruh tidak digunakan dengan sepenuhnya dan faktor-faktor pengeluaran lain iaitu modal tetap seperti kilang serta faktor tanah seperti tanah pertanian dibazirkan. Dasar ini yang dibentuk harus sesuai dalam menghadapi jenis pengangguran yang wujud dengan mengetahui sifat pengangguran tersebut. Kerajaan boleh mengelakkan daripada membuat dasar yang tidak sesuai atau kurang kesan. Justru cadangan dasar ini adalah untuk membantu pihak kerajaan dalam mengatasi masalah. Pengenalan. Wabak ini terus berkembang pada awal Januari 2020 dan akhirnya didapati bahawa penyakit ini merupakan sejenis penyakit coronavirus atau COVID-19 iaitu sejenis virus baru yang tidak pernah wujud dalam kehidupan manusia. Yang kita sebut boleh menyebabkan gejala gangguan pernafasan seperti demam, batuk dan sesak nafas. Pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan. Dengan peningkatan dalam bidang kes yang dikenapati menjelang pertengahan Mac tahun 2020, Kerajaan Malaysia telah melaksanakan satu langkah proaktif bagi menyekat penularan wabak ini dengan Perintah Kawalan Pergerakan iaitu PKP. Ketika pelaksanaan PKP, ramai pekerja dan peniaga telah terjejas oleh sekatan tersebut. Malah warga negara Malaysia yang bekerja di luar negara terpaksa pulang ke tanah air disebabkan PKP yang telah dilaksanakan di luar negara. Peningkatan jumlah siswaza dan graduan. Peningkatan jumlah graduan setiap tahun seiring dengan kesedaran bahawa pendidikan tinggi penting untuk meningkatkan kualiti hidup serta kelangsungan hidup pada jangka masa yang panjang. Ramai di dalam kalangan siswaza mengharapkan memperoleh pendapatan yang lebih tinggi seiring dengan kelulusan mereka. Walau bagaimanapun, pada tahun kemunculan pandemik COVID-19, situasi ini berbeza dengan tanggapan siswaza yang mengharapkan untuk mendapatkan pekerjaan. Pekerjaan terhad. Kewujudan institusi pendidikan sama ada awam maupun swasta banyak mewujudkan peluang kepada golongan belia untuk melanjutkan pelajaran. Penutupan semua sektor di Malaysia ketika PKP menjadi punca kepada berlakunya peluang pekerjaan terhad. Ramai dalam kalangan rakyat negara khususnya diberhentikan kerja oleh majikan kerana tidak mampu menampung kos pembayaran gaji. Justru peluang untuk mendapatkan pekerjaan amat sukar memandangkan sektor-sektor tertentu tidak mampu menggaji mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Nurul Akmal binti Muhammad Suki, nombor matrik 282990. Baiklah, saya akan teruskan pembincangan mengenai faktor kepada pengangguran akibat pandemik di Malaysia, iaitu pemberhentian kerja. Selalunya pemberhentian kerja ini berlaku disebabkan oleh penambatan kontrak ataupun penutupan syarikat ataupun lebihan pekerja. Namun sejak kemunculan COVID-19 ni, dia memberikan impak yang besar terhadap landscape pasaran tenaga kerja dalam negara. Baiklah, antara sektor yang terjejas teruk akibat daripada pandemik ini iaitu perkilangan, pelancongan, penerbangan dan juga perhotelan. Sebagai contoh, syarikat taman murah iaitu AirAsia terpaksa memberhentikan kaki tangannya yang terdiri daripada kru kabin, jurutera dan juga juruterbang. Berdasarkan rekod daripada statistik Perkeso, terdapat selama 81,000 orang terpaksa diberhentikan akibat daripada kesan pandemik COVID-19. Baiklah, seterusnya kita lihat sejauh manakah PKP ini mengakibatkan pengangguran. Okey, keadaan ini memberi impak yang besar terhadap golongan yang berpendapatan rendah. Ketidakstabilan ekonomi menyebabkan berlakunya kekurangan pendapatan bulanan. Okey, bagi mengatasi isu tersebut, kerajaan perlu menetapkan perancangan strategi ekonomi yang lebih jelas dan lebih berkesan. Sebagai contoh, menawarkan lebih banyak peluang pekerjaan di peringkat kerajaan, membantu perkembangan perusahaan kecil dan juga sederhana, intervensi daripada pihak swasta untuk mewujudkan peluang pekerjaan dan menawarkan pakej rangsangan kepada pelabur yang menggunakan tenaga kerja tempatan. Okey, seterusnya kita lihat dari segi peningkatan jumlah siswaza dan juga graduan. Setiap tahun jumlah siswaza dan graduan ini meningkat. Hal ini kerana wujudnya pelbagai IPTA dan juga IPTS dalam negara di samping persaingan yang tinggi dalam bidang akademik. Bagi mengatasi isu ini, kerajaan perlu perluaskan lagi saiz pekerja bagi sektor yang berkepentingan khususnya pendidikan, keselamatan dan juga kesihatan. Yang kedua, menghasilkan graduan yang menepati keperluan industri. Dan yang ketiga, meningkatkan kemahiran pekerja dan juga graduan secara berkala. Nilai tambah ini akan menjadi satu kelebihan kepada pekerja untuk memastikan terus menggajikan pekerja tersebut.
Saya Nur Aniza binti Naswa, nombor metrik 282984. Isu yang ketiga adalah adakah peluang pekerjaan di Malaysia benar-benar terhad kepada rakyat Malaysia? Okey, dalam situasi membangunkan ekonomi negara kini, peluang pekerjaan di negara agak terhad, terutamanya sedang menghadapi pandemik COVID-19. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Pembukaan semula sektor perniagaan dan perindustrian menyaksikan peranan majikan mengutamakan buruh asing berbanding buruh tempatan. Mereka berpendapat bahawa kadar gaji buruh asing lebih murah berbanding gaji buruh tempatan. Okey, terdapat kalangan rakyat tempatan terpaksa bekerja separuh masa. Bagi mengatasi isu ini, yang pertama, para pemain industri perlulah lebih menawarkan peluang pekerjaan kepada warga tempatan berbanding warga asing. Yang kedua, pihak majikan disyur menyediakan pelan pembangunan kerjaya termasuklah insentif kenaikan gaji tahunan dan allowance sara diri, termasuklah menyediakan jadual dan suasana kerja lebih kondusif dengan pengurusan lebih baik. Ini bagi memastikan pekerja tempatan seronok untuk menyumbangkan ke arah kualiti kerja serta memberikan kesungguhan serta perkhidmatan terbaik dalam tempoh yang lebih lama. Yang ketiga, kerajaan wajib menguatkuasakan mekanisme kawalan pengambilan pekerja asing secara tulus dan memberikan insentif seperti rebate cukai tahunan bagi majikan yang berjaya menggajikan pekerja tempatan sepenuhnya di syarikat mereka. Isu yang terakhir ialah sejauh manakah isu perberhentian pekerja berlaku. Sejauh manakah isu perberhentian pekerja berlaku di Malaysia? Persoalannya, adakah majikan sewenang-wenangnya memberhentikan pekerja mereka tanpa sebab yang munasabah? Oleh itu, inisiatifnya adalah kerajaan melalui undang-undang dan peraturan harus mengawal isu ini dengan lebih bijaksana. Seterusnya, pemantauan dari semasa ke semasa perlu dilaksanakan secara berperingkat bagi mengelak isu ini berlaku. Segelintir majikan tanpa alasan munasabah sanggup memberhentikan pekerja mereka semata-mata untuk kepentingan syarikat. Kesimpulannya, situasi ini menyebabkan banyak syarikat atau kilang terpaksa gulung tikar dan membuang pekerjanya. Bukan sahaja mereka dibuang kerja, tetapi mereka juga sukar untuk memperoleh kerja dalam tempoh yang terdekat akibat tiadanya aktiviti ekonomi di negara. Yang kedua, pengangguran turut disebabkan oleh sikap belia yang tidak mempunyai kemahiran. Belia kita hanya didedahkan dengan konsep teori baik ketika di sekolah maupun ketika di universiti. Ketika dunia berhadapan dengan krisis ekonomi kronik yang menyebabkan puluhan ribu hilang pekerjaan dan sumber pendapatan. Biarpun begitu, walaupun masalah pengangguran negara ini masih dalam keadaan terkawal, sebagai langkah persediaan, kerajaan perlu merangka plan strategik bagi mengatasi kemungkinan yang boleh berlaku di masa akan datang. Itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih.